Saya Fanasya dan anda sekarang berada bersama saya di Expo 2020 Dubai di dalam Amphitheatre Malaysia Pavilion ini. Delegasi Malaysia terdiri daripada businesses dan agensi kerajaan dan sebagainya sudah berada di sini sejak bermulanya Expo ini di Oktober mempamerkan kebolehan Malaysia di pesara dunia. Baik, bersama saya hari ini adalah pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah lebih 2 tahun Malaysia sudah cuba sehabis baik untuk menangani wabak COVID-19. Jadi masuk tahun ketiga ini, kita mahukan perkembangan terkini. Kita mahukan update dan arah tuju Malaysia dalam fasa pemulihan ini. Tan Sri, thank you so much for joining us. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, perbualan kita, apa pandangan Tan Sri tentang Expo 2020 Dubai ini? Lagi-lagi tentang penyertaan Malaysia dalam Expo ini. Ya, saya berada di sini sejak pagi tadi. Pertama, saya telah pun bersama-sama menyaksikan pavilion Malaysia di sini dengan beberapa bentuk pameran yang telah disediakan. Saya kira dia cukup menarik. Bangunan ini pun yang telah dibina oleh arkitek Hijaz pun nampak luar biasa, menggunakan kayu tempatan meranti. Tapi yang penting ialah apa yang berlaku di sini dari pembentukan idea gagasan Malaysia ke depan. Dan saya percaya dia boleh dapat menarik minat banyak pihak. Saya diberitahu sekarang ini sudah hampir 500,000 pengunjung datang di sini. Tapi bukan saja itu, minat mereka untuk berada di Malaysia, membuat peluang perniagaan, peluang-peluang pelaburan. Saya diberitahu oleh pengarah di sini tadi mengatakan sudah ada lebih 71 MOU yang telah dimeterai, ada 700 lebih engagement perniagaan yang telah dibuat dan telah mencecah lebih 32 bilion dari segi nilai minat pelaburan. Jadi ini satu pencapaian yang agak cukup baik dan cukup membanggakan. Jadi saya harap dengan ada penyertaan Malaysia di sini, maka negara kita bukan saja dikenali bagaimana masa-masa lepas, tapi memahami tentang selepas COVID bahawa perniagaan atau bisnes sudah pun terbuka untuk siapa-siapa saja yang berminat untuk datang ke Malaysia. Jadi saya hadir di sini sebagai pengerusi Majlis Pemulihan dalam sesi yang saya adakan tadi pun dalam luncheon. Talk yang disertai oleh hampir 80 orang, 10 buah negara berada di situ. Saya telah menjelaskan tentang apa pelan pemulihan negara, apa yang kita telah laksanakan selama ini, pengurusan COVID, vaksinasi, dan di samping itu langkah-langkah seterusnya untuk membawa Malaysia keluar daripada keadaan pandemik yang agak kita hadapi sekarang. Tapi daripada soalan yang mereka kemukakan tadi, nampaknya mereka masih berminat untuk datang dan saya jelaskan bahawa kita bersikap pro-business, jadi jemput mereka datang ke Malaysia. Baiklah Tan Sri, sebelum kita mula bercakap tentang pemulihan ni, apa pandangan Tan Sri tentang progres semasa Malaysia dalam menangani wabak COVID-19 selepas 2 tahun? Baru-baru ini Malaysia mendapat tempat ke-13 dalam COVID-19 Recovery Index bersama negara-negara lain seperti Bahrain, Taiwan dan UAE yang juga on the top of the list. Jadi apa kata Tan Sri tentang perjalanan Malaysia pula? Saya kira itu satu pencapaian yang agak boleh kita banggakan. Kerana kita sedar bahawa tempoh 2 tahun yang lalu adalah tempoh yang amat sukar. Saya melalui tempoh itu waktu saya jadi Perdana Menteri. Dan kita ambil langkah-langkah yang luar biasa, unprecedented, untuk menyelamatkan nyawa dan juga menyelamatkan kehidupan rakyat. Dan disebabkan apa yang disebutkan tadi, ada penilaian yang telah dibuat oleh satu badan antarabangsa yang pastinya adalah independen. Mereka menilai bahawa kita sudah berada di tempat yang ke-13 antara ratusan buah negara di dunia. Ini satu yang agak penting. Tapi lebih penting daripada penggerapan itu ialah di mana kita sekarang. Sama ada situasi COVID ni masih terkawal. Saya kira walaupun masih kes tu 2-3 ribu kalau ikut laporan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan tiap-tiap hari. Ada yang tinggi, ada turun, tapi nampak dia agak stabil
dan rakyat tidak rasa cemas dengan bilangannya ribuan tadi. Kerana mereka yakin bahawa kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan dengan pengalamannya ada, mampu untuk menguruskan soal katil-katil di hospital tidak seperti dulu sesak dan sebagainya. Soal kes di ICU yang biasa dulu tak memadai, tak mencukupi, hari ini sudah agak masih ada ruang-ruang yang boleh digunakan. Kes kematian walaupun ada, tetapi tidak setinggi masa yang lepas. Dan yang penting juga ialah tentang ekonomi kita sudah mula bergerak. Negeri-negeri yang dulunya diletakkan dalam fasa 1, 2, 3, 4, hampir semuanya sudah mencapai fasa keempat. Bermakna mereka boleh longgarkan apa yang boleh dilonggarkan, ikut SOP yang telah ditetapkan dan sebagainya. Tapi pentingnya rakyat sudah boleh kembali ke kehidupan yang pernah mereka lakukan. Walaupun ada sekatan, ada SOP, tapi mereka sudah boleh bekerja, mereka boleh berniaga, industri boleh berjalan macam biasa, ekspor sudah meningkat. Yang penting ukuran pencapaian kita dari segi GDP yang pada tahun yang lepas hanya lebih kurang 3% lebih kurang, walaupun kita sasarkan tinggi lagi. Tahun ini diunjurkan mungkin meningkat pasal 5%. Jadi kalau ikut dari segi perbandingan bahawa proses pemulihan tu sudah mula kita lihat berlaku, tapi belum sampai ke matlamat. Jadi yang penting sekarang ni di bawah Majlis Pemulihan Negara yang saya fungsikan, dalam mesyuarat yang terkini pun saya dah maklumkan pada media yang lalu bahawa kita sedang merangka Pelan Pemulihan Negara 2.0. Yang ini yang akan kita rancang bahawa kalau dah tahun ini lepas begini, tahun ini ke mana dan lepas tu sampai bila, tempoh timeline yang ditetapkan, industri mana yang kita nak bangunkan lagi cepat, apa bantuan-bantuan yang boleh kita berikan dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sedang kita uruskan. Jadi ada satu tahap bagi saya, kita sudah berada di satu kedudukan yang jauh lagi baik kalau bandingkan pada tahun yang lepas. Kita dah masuk tahun ketiga kita cuba menangani wabak ini. Bagaimana kita boleh depani cabaran yang Tan Sri dapat lihat lagi-lagi dengan varian baru seperti Omicron dan juga banjir yang melanda banyak negeri di Malaysia. Jadi it seems like Malaysia is still facing a few hurdles here. Apa lagi yang kita boleh anticipate supaya Malaysia lebih berjaga-jaga in terms of cabaran yang akan dihadapi pada tahun ini? Ya, yang penting pertama saya fikir kita sudah ada sedikit pengalaman di tempoh waktu yang 2 tahun yang lepas tu, macam-macam cabaran ya. Baik dari segi soal sudut kesihatan awam, healthcare, ataupun dari segi soal pembukaan sektor-sektor ekonomi, sosial, termasuk pendidikan dan sebagainya. Namun begitu, kita diperingatkan bahawa kita belum boleh lagi orang kata selesa. Apalagi dengan trend baru ni, varian baru Omicron, yang saya dimaklumkan oleh saudara KJ, Menteri mengatakan sudah ada kes-kes menunjukkan peningkatan. Disebabkan itu, apa pun yang kita fikirkan ke hadapan ni, itu pertama yang penting untuk kita uruskan. Kalau boleh jangan merebak. Sebab itu terpaksa ambil tindakan-tindakan yang agak luar biasa sedikit. Ramai yang mungkin tak setuju. Dia kata kenapa buat lagi, dah okey dah. Tapi itu menyebabkan bahawa ada lagi keadaan ketidaktentuan. Belum boleh terjamin. Tapi walaupun begitu, orang kata life must go on. Dalam situasi baru. Ekonomi mesti bergerak. Bantuan-bantuan untuk menolong rakyat susah supaya mereka ada dapat makanan di atas meja mesti diteruskan. Demikian juga bantuan pada industri, bantuan pada perniagaan individu dan sebagainya. Kerana penting untuk kita menentukan supaya walaupun keadaan itu belum lagi pulih sebenarnya, tapi sedikit sebanyak kita boleh melakukan sesuatu yang boleh menambah baik kalau dibandingkan tempoh setahun ataupun 2 tahun yang lepas. Tapi untuk itu, saya kira satu, tanggungjawab kerajaan. Apa kerajaan harus lakukan? Tanggungjawab rakyat umumnya. Tanggungjawab sektor swasta. Jadi is the whole of nation approach.
and whole of society approach. Penting kita tentukan untuk kita pastikan kita boleh orang kata mencapai satu tahap pencapaian yang lebih baik untuk tempoh mendatang. Berbalik semula kepada Majlis Pemulihan Negara sekarang tengah memformulasikan Pelan Pemulihan Negara 2.0. Jadi apakah fokus pelan ini dan apa benda yang kita boleh lihat berbeza pada masa ini? Adakah wajar strategi pemulihan yang dirangka ini berdasarkan industri contohnya? Contohnya kita target sektor tourism, manufacturing dan sebagainya. Jadi apa fokusnya pada kali ini? Pastinya dengan apa yang kita dah lihat mula terjadi sekarang ini, dengan ekonomi sudah mula bertambah rancak tapi belum sampai ke tahap yang boleh kita rasa bangga. Maka sebab itu saya buat keputusan dan disokong oleh Majlis Pemulihan Negara untuk kita merangka satu Pelan Pemulihan Negara 2.0 tadi. Yang ini akan lebih komprehensif, lebih mendalam, menilai tentang apa yang ada sekarang, masalah kita dan sebagainya, cabaran-cabarannya, apa yang telah pun kita lakukan untuk membantu supaya sektor-sektor ekonomi sosial itu dapat orang kata pulih walaupun agak dalam peringkat yang lambat. Dan dalam pelan itu nanti kita akan nanti susun sebagai contoh ikut apa yang kita sebutkan milestone ataupun batuan timeline tahun ini untuk apa, bidang mana, sektor mana. Sebab itu penting di peringkat saya khasnya dalam sekretariat yang saya tubuh ni ada pakar-pakar perancang ekonomi, penganalisa ekonomi dan lain-lain lagi yang duduk bersama-sama untuk melihat ini secara keseluruhan dan juga Kementerian Kesihatan. Kerana kita tak boleh rancang terasing. Katalah nak ekonomi nak cepat buka semua sekali dan sebagainya, boleh buat itu. Tetapi di peringkat kesihatan kita ada rasa sedikit curiga dan kebimbangan. Jadi mesti ada satu orang kata point di mana dua pihak boleh bersetuju. Contoh, orang kata bilakah sempadan Malaysia nak dibuka? Ini popular subject dalam masa mesyuarat kita yang lepas. Kerana kesan daripada penutupan boundary kita, border kita ini banyak. Bukan saja pelancong, bukan saja penjagaan, banyak lagi. Bila mana dia masih tutup, mana ekonomi belum boleh pulih sebenarnya. Kita kena buka. Tapi kalau nak buka pun macam sektor pelancongan, boleh buka semua sekali ke? Ataupun tunggu bila masa peringkat-peringkat. Jadi saya melihat bahawa mereka pelan yang saya sebut itu memerlukan satu kajian yang mendalam, meluas dan melihat pada ikut sektor-sektor. Pasti yang pertama sektor ekonomi. Sektor ekonomi dipecah pada sub sektor, masuk pelancongan, pembuatan, pembinaan dan lain-lain sektor lagi. Kemudian itu sektor sosial. Supaya sektor sosial yang sudah dibuka masih ada SOP ini tidak nanti menghadapi masalah di mana disekat semula. Jauh sekali kalau ada istilah orang kata bawa balik lockdown. Ada orang rasa bimbang kok nak lockdown balik kok pasal Omicron ni. Pandangan saya tak mungkin wajar kalau kita lihat situasi sekarang untuk membawa lockdown semula. Kita dah ada pengalaman sikit. Kalau ada kes di satu tempat, tempat itu sajalah. Jangan menjejaskan seluruh negara sebagai contoh. Dan ini kita fikir boleh dilaksanakan. Jadi bagi saya yang penting bila pelan itu siap, kita akan gunakan pelan ni bukan saja pemulihan. Pasal apa yang berlaku di negara kita ni, saya kata kita sudah agak tinggal ke belakang. We are years behind. Kalau dibandingkan dengan setengah-setengah negara yang dulu di belakang kita, sudah melonjak depan kita. Vietnam sebagai contoh, negara-negara Indochina yang dulunya masih di belakang sebagai contoh. Jadi saya punya pandangan bila kita rangka pelan itu, bukan pelan balik semula pada apa yang berlaku sebelum itu, 2019. Kita nak jadikan sebuah Malaysia yang lebih maju, negara Malaysia yang lebih berjaya. So it's not going back to before, but it must going back forward. Dan ini memerlukan satu tindakan yang berani, political commitment yang total dan sokongan semua peringkat untuk menjayakannya. So jadi pelan pemulihan 2.0 bukan keluar daripada soal
masalah yang ada, recovery saja, tapi nak meletakkan Malaysia di satu tahap kedudukan yang jauh lagi baik. Seboleh mungkin mencapai tahap negara maju perindustrian baru dengan pendapatan yang lebih tinggi. Itu dia. Jadi ini pandangan saya dan saya fikir Majlis Pemulihan Negara akan meneliti perkara ini. So, jadi kita bercakap tentang ekonomi Malaysia lepas hampir 2 tahun kita menghadapi kemelut wabak ini dan juga a few other calamities. Banyak sektor yang terjejas. Lagi-lagi bila kita faktor juga tragedi banjir dan sebagainya. Jadi apakah fokus NRC dalam membantu sektor-sektor terjejas ini? Ya, kita bermesyuarat macam contoh yang baru ini dan kita terima satu pembentangan oleh NADMA pasal ada pihak yang salah faham. Dia kata apa kerja Majlis Pemulihan Negara ni dalam masa banjir? Masa banyak. Saya nak jelaskan di sini bahawa kita bukan satu agensi dan bukan satu kementerian. Kita adalah majlis. Dalam tu ada wakil kerajaan, ada wakil swasta. Jadi tugas kita ialah untuk membantu kerajaan dan negara dalam keadaan situasi yang tertentu. Bagaimana kita nak menguruskan keadaan itu? Jadi bila dah berlaku banjir, memang terkesanlah, ya, terutama di Lembah Kelang, Terengganu, Selangor, di Kuala Lumpur banyak yang telah terkena musibah ini, menanggung kerugian yang agak besar. Jadi macam mana nak bantu? Itu satu hal. Tetapi soalnya bukan saja banjir. Sebelum banjir pun dah ada masalah dengan COVID. Dengan banjir, they compounded the problem. Yes. So, makna mesti ada satu inisiatif tambahan yang saya kira kerajaan cuba buat. Bantu masa banjir, yang rugi, rumah rosak, apa nak bantu, penjagaan dan sebagainya itu, saya lihat sudah pun bermula. Tapi sama ada mencukupi ataupun tidak, itu harus kita nilai dari semasa ke semasa. Jadi bagi saya yang agak penting dan perlu sekarang ini, walaupun majlis ada tugas tanggungjawab, ialah untuk menangani perkara-perkara yang kita tahu perlu ditangani dan melihat supaya keadaan tidak menjadi bertambah buruk. Sebagai contoh, satu lagi ialah kita nakkan supaya mesti ada makanan di atas meja, kan? Food on the table. Jangan ada rakyat yang kelaparan pasal tak ada pendapatan dan sebagainya tadi. Itu dah dibuat mesti pakej-pakej ransangan, bantuan-bantuan. Sekarang ni patut dia dah boleh usahakan sendiri, boleh berniaga, boleh mulakan buat apa yang patut, boleh menjana pendapatan. Tetapi mungkin tak mencukupi lagi. Sebab itu bagi saya yang pentinglah kita teruskan usaha kita ini sampai ke satu tahap, insya-Allah sebelum akhir tahun ada sedikit improvement, tahun hadapan ada satu lagi tahap peningkatan pencapaian kita. Jadi langkah-langkah ini mesti lihat bukan dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh sederhana ataupun mungkin tempoh masa yang lebih panjang. Okey, jadi bercakap tentang faktor penting untuk proses pemulihan negara. Malaysia sekarang mempunyai kadar vaksinasi dalam kalangan populasi antara yang tertinggi dalam beberapa negara dan kalangan beberapa negara. Namun, kita masih lihat ada pihak yang masih ragu-ragu. Lagi sekarang kita dah introduce booster shot. Bagaimana kita nak atasi keraguan ini? Ya, itu tidak dapat dielakkan pasal ada di kalangan rakyat kita yang tidak berapa yakin, tidak berapa curiga. Tapi hakikatnya kadar vaksinasi kita antara yang tertinggi dan sebab itu sudah pun diberi penilaian yang agak baik oleh masyarakat dan badan-badan antarabangsa tentang di mana kita berada. Ini adalah satu pengiktirafan. Tetapi walaupun begitu, beberapa pihak yang ada pandangan sendiri itu tak boleh kita elakkan dalam sistem negara kita yang mengamalkan demokrasi, orang memberikan pandangan. Tetapi pihak yang bertanggungjawab, kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan tertentu yang ada niat dan kehendak untuk membantu negara keluar dari masalah ini, perlu teruskan. Bukan saya kata jangan kisah orang ni bercakap, kena dengar juga. Tapi yang penting, kalau kita tahu dan yakin inilah pendekatan yang ada yang boleh kita gunakan untuk bantu negara supaya dapat keluar daripada pandemik dan pulih seperti mana yang kita harapkan, maka ini harus jadi tumpuan kita
dan tak terganggu hanya kerana ada 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan-kumpulan yang kata gitu ini. Maklumlah, debat ni kadang-kadang dengan media sosial, dengan berita-berita palsu dan macam-macam tu macam-macam timbul. Tapi kita harus jangan terganggu. Kalau tugas kita ialah untuk menangani masalah itu, kita jangan rasa tergugat dengan apa pandangan-pandangan yang mungkin tujuan tertentu, supaya kita dapat fokus dan melihat hasil usaha kita tu dalam tempoh masa yang seberapa segera yang boleh. Jadi, bercakap tentang pemulihan negara ni, kita rasanya boleh ambil iktibar dari banyak negara-negara lain yang at the same time pun cuba untuk memulihkan ekonomi negara mereka, faktor sosial di dalam mereka. Jadi Tan Sri rasa ada tak mana-mana negara yang Malaysia can look up tu, atau dalam pandangan Tan Sri kita patut ada acuan sendiri? Ya, dua perkara itu. Satu, kita memang ada acuan kita kerana latar belakang kita, budaya kita, pentadbiran kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, keupayaan kita, kemampuan sistem kesihatan kita dan pelbagai-bagai lagi. Tetapi mungkin ada the good practices, amalan terbaik dari segi menguruskan pandemik dan memulihkan ekonomi yang boleh kita pelajari. Umpama dalam ranking yang disebut tadi, kita nombor 13, bermakna ada 12 buah negara ke atas tu. Sama ada di rantau kita, tempat lain, apa yang mereka buat yang menyebabkan mereka berada di situ. Di sini saya peranan kementerian, peranan agensi kita untuk melihat amalan-amalan terbaik dari segi pengurusan pandemik ataupun COVID dan juga menguruskan ekonomi. Apa mereka boleh? Contoh katalah UAE ni, dia punya ranking lebih tinggi daripada kita, terbaik, tapi di sini cara dia berbeza. Ya, cukai tak dibayar, kan? Industri buat apa untung tak itu. Dia tidak memberikan pakej rangsangan kepada siapa saja di sini pasal mereka tak dikenakan cukai. Kita di sana kita pungut cukai. Jadi kita kena ulangkan balik bentuk bantuan tu dalam bentuk macam-macam pertolongan tadi. Maksud saya tadi, kalaupun kita nak gunakan amalan terbaik, kita kena kaji latar belakang sistem pentadbiran, keupayaan mereka, latar belakang budaya ke, kadang-kadang ada juga begitu. Maka itu. Jadi apa pun tidak ada salah kalau kita nak belajar, melihat mana, dan jangan kita kata, oh ini kita punya Malaysia, cara kita ginilah. Kita ketepikan cara-cara orang lain melakukan untuk mengatasi masalah ini. Tan Sri ada sentuh tadi pasal pengawalan sempadan, dan pengawalan sempadan ni adalah, like you said just now, it's a talked about topic all the time. So adakah Malaysia bagi pandangan Tan Sri perlu mewujudkan lebih banyak VTL atau mula memikirkan prosedur kuarantin yang lebih ketat bagi kemasukan warga negara luar? So the main essence is, what is our border strategy moving forward in 2022? Poin inilah yang saya sendiri usulkan dalam mesyuarat yang lepas Majlis Pemulihan Negara dan dipersetujui oleh majlis, iaitu meminta supaya Menteri Kesihatan dan Menteri Dalam Negeri, yang ni jaga kesihatan, yang ni jaga sempadan, duduk membincang bersama dengan beberapa orang pilihan pakar kita dalam majlis untuk melihat ke hadapan. Apakah sempadan kita ni akan terus tutup selama-lama selagi kes COVID tak turun lagi katakan? Ataupun kita ada melihat satu pendekatan lain, strategi baru. Yes, dalam keadaan banyak negara belum lagi menangani masalah ini dan menyelesaikan masalah, Malaysia tak boleh tutup sempadan sepanjang masa. Kalaupun dibuka, mungkin siapa yang layak untuk datang ke Malaysia dan siapa kumpulan mana, baik pelawat biasa, peniaga, orang kata pelancong dan sebagainya tu, daripada negara mana? Negara yang sudah menangani masalah COVID. Yang kata yang 13 buah negara, kita 12 buah ke atas. Boleh tak negara ini datang? Tolak Israel lah, kata contoh. Datang ke dalam negara kita kerana mereka adalah the good countries yang dah itu. Kalau boleh dan mana, bila masa nak dibenarkan. Jadi sebab itu dalam mesyuarat itulah kita minta supaya dua kementerian utama bersama dengan yang lain duduk lihat supaya majlis dan ahli majlis dapat lihat ke depan. Agaknya kalau ikut trend yang sebegini, maka inilah tempoh masa di mana
sempadan boleh dibuka. Tapi kalau keadaan timbul balik di mana kes melonjak naik dengan varian baru yang lebih ganas, adakah langkah kita nak tutup terus ataupun inisiatif lain dikenakan? Sama ada antara lain yang dipertimbangkan ialah soal bukan sahaja vaksinasi, tapi soal SOP, kemudian soal mereka ini dikenakan kuarantin dan sebagainya. Itu semua dia ambil kira lah. Jadi bagi saya yang agak penting supaya kita dapat jelas, kita teliti secara agak lebih mendalam dan nanti kita akan buat cadangan bila masa agak sesuai daripada sumber mana negara yang boleh kita izinkan dengan keadaan-keadaan yang agak sesuai, praktikal. Tapi sentiasa berjaga-jaga supaya dari kesan pembukaan sepadan itu tidak membawa musibah kepada negara kita. Baiklah, itu dia daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara, tentang info-info terkini arah tuju Malaysia dalam proses pemulihan ini dan juga sedikit sebanyak tentang Pelan Pemulihan Negara 2.0. Saya Farhana Syekh, terima kasih kerana menonton dan ikuti berita lanjut tentang COVID-19 dan isu-isu semasa hanya di Astro Awani.